Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melanjutkan pengajian tadabbur ringkas surah Ar-Rahman. Ayat yang baru yang kita akan bacakan adalah ayat yang ke-62, muka surat nombor 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان Terjemahan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan selain daripada kedua-dua syurga itu ada dua lagi syurga. Ayat 62 ini kalau kita berulang kali membaca terjemahannya, maka kita akan mendapati Allah membuat perbandingan. Allah mengatakan selain dua syurga ada dua lagi syurga. Dua syurga itu syurga apa dan dua lagi syurga itu syurga apa? Selain daripada kedua-dua syurga itu syurga apa, tuan-tuan? Kita kena kembali melihat pada ayat-ayat yang sebelumnya. Cara nak memahami dia, begini. Dua syurga yang Allah maksudkan pada ayat 62 ini sebenarnya adalah syurga kelas pertama yang telah kita baca, yang telah kita fahami bermula daripada ayat 46 sehinggalah ayat nombor 41. Ini adalah syurga kelas yang pertama. Bagaimana kita boleh menentukan bahawa ia adalah syurga kelas yang pertama? Cara yang boleh diambil, parameter dia yang pertama adalah kita melihat kepada susunan ayat. Sebab ayat Quran ini dia disusun, bentuknya adalah wahyu, dipanggil tauqifi. Para sahabat yang menyusun, yang menulis, membukukan Al-Quran, mereka tidak suka ataupun tidaklah meletakkan ayat pertama, dua, tiga, susunan itu bukan ijtihadi. Bahkan Nabi minta sahabat tulis lepas hafal, semua itu adalah berdasarkan kepada wahyu. Jadi apabila susunan ayat itu disusun berbentuk wahyu, maka para ulama mengatakan ayat yang dikemudiankan menunjukkan kepada ia adalah dikemudiankan. Dikemudian itu maksudnya kalau konteks Allah menyebut ada dua lagi syurga selepas dua syurga yang pertama ini menunjukkan syurga yang Allah nak sebut dekat ayat 62 itu sebenarnya syurga yang darjat dia bawah sikit, bawah daripada dua syurga yang pertama. Jadi dua syurga yang pertama tu syurga yang mana? Kita telah saya ulang sekali lagi, ia bermula daripada ayat 46 dan 61. Sekejap lagi kita akan tunjukkan bukti lain yang kita boleh dapat dalam surah Ar-Rahman menunjukkan ada perbezaan syurga kelas yang pertama dengan kelas yang kedua. Untuk mengukuhkan ayat 62 ini menunjukkan ada syurga kelas yang kedua, maka kita seharusnya melihat apakah tafsiran ayat
yang dibuat oleh para ulama tafsir. Okey. Kalau tuan-tuan lihat pada muka surat nombor 641 di bawah itu, Al-Imam Ibnu Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim, beliau menjelaskan, dia kata ayat 62 ni, dia kata kedua syurga ini maknanya syurga ayat 62 ini, ia berada di bawah dua syurga sebelumnya. Sebelumnya ayat nombor berapa? 46 sampai 61. Dalam bab apa? Dalam perkara tingkatan keutamaan maupun kedudukan. Maknanya Ibnu Kathir menyebutkan bahawa beza dua syurga yang ayat 62 ni darjatnya bawah lagi berdasarkan yang dua syurga sebelum ini. Okey, kemudian Al-Imam Ibnu Kathir beliau menjelaskan dua syurga pertama yang kita baca yang 46 sampai 61 itu adalah untuk orang yang al-muqarrabun. Al-muqarrabun ni siapa? InsyaAllah nanti surah selepas Ar-Rahman, iaitu surah apa? Al-Waqi'ah, kita akan jumpa kumpulan al-muqarrabun, ataupun dalam istilah lain dia panggil as-sabiquna sabiqun. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Kathir, sedangkan kedua syurga yang bermula ayat 62 ini merupakan syurga milik golongan ashabul yamin, golongan kanan. Macam mana Al-Imam Ibnu Kathir dia boleh tafsirkan ayat macam tu? Inilah peranan letaknya surah selepas sesuatu surah. Maksudnya begini, selepas surah Rahman, surah apa? Al-Waqi'ah. Dalam ilmu Quran, peletakan sesuatu surah selepas sesuatu surah, ia sebenarnya ada sebab dia. Dia ada perkaitan dia. Bukan kita kata lepas Ar-Rahman surah Waqi'ah. Kenapa Al-Waqi'ah letak lepas surah Ar-Rahman saja? Tak ada apa-apa pun, sekadar nak letak. Jawapannya adalah salah. Sebenarnya ada maklumat di situ. Ni dipanggil ilmu apa? Ni dipanggil ilmu susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah nanti kita akan belajar dekat surah Al-Waqi'ah siapa itu Al-Muqarrabun dan siapa itu Ashabul Yamin. Dan tuan-tuan akan bersetuju dengan Al-Imam Ibnu Kathir ketika Allah sebut ganjaran untuk Al-Muqarrabun dengan Ashabul Yamin. Allah sebut dulu ayat yang atas-atas adalah Al-Muqarrabun. Okey, kita baca ayat 63. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? Okey, kita sepatutnya kena mensyukuri akan nikmat ada perbezaan darjat. Kenapa? Bukan untuk kita katakan kita nak masuk darjat yang kedua. Dalam agama bab akhirat kita mesti ada cita-cita untuk masuk syurga kelas pertama. Jangan kita kata janji masuk syurga dah lah. Tak. Bab akhirat kita kena tamak. Kita kena ada perasaan nak jadi yang terbaik. Namun begitu, disebabkan ialah dengan iman kita yang kadang naik, kadang turun, yang banyaknya turun, tak? Dengan kita yang buat amal sunat ni tak berapa banyak, perkara makruh langgar, maka ada tak Allah sediakan bagi kumpulan-kumpulan ini?
Jawapannya ada, seperti mana ayat 62 yang kita baca tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni nak masukkan juga, tak kiralah kamu duduk darjat mana pun, tetap ada nikmat kedua-dua syurga. Jadi Allah meminta kepada kita untuk mensyukuri akan nikmat wujudnya kedua syurga bagi golongan yang kedua. Baik, kita masuk ayat yang ke-64. Ini bermakna ayat 63 ini kita dah jumpa buat kali yang ke-24. Diulang tentang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kalau dah sampai yang ke-24 ini, ingat tak apa nak jawab kembali? Kalau dengar fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, senyum, tak perlu kata apa-apa. Ke macam mana, masih ingat tak? Apa jawab, apa bacaan dia? La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Nak dapat kat mana bacaan tu? Tengok kembali nanti muka surat nombor 3. Kita dah masuk muka surat nombor 41. Okey, kalau macam surah At-Tin, kan kita dengar ayat hujung kan, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Apa kita nak jawab? Bala wa ana ala dhalika minasy syahidin. Tapi kalau fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Okay, tak apa, nanti boleh ingat kembali. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kepada ayat yang ke-64. Okey, ayat 64 ni Allah memberi kepada kita perbezaan yang pertama yang boleh kita dapat lihat antara syurga kelas pertama dengan yang kedua. Ada permulaannya pada ayat yang ke-64. Dia punya perbezaan pertama kita boleh nampak jelas. Baca dulu ayatnya. Mudhammatan. Kedua-dua syurga yang Allah sediakan ayat 62 tadi itu sifatnya adalah menghijau. Mudhammatan ni adalah hijau. Hijau apa? Hijau pekat, kerana sangat hijau. Itu dipanggil mudhammatan. Baik, tuan-tuan, masih ingat lagi tak? Syurga kelas yang pertama yang ayat sebelum ini, Allah menyebut pohon-pohon dia warna apa? Dahan-dahannya. Masih ingat lagi ayatnya? Kena tengok ayat nombor 48. Dia punya perbandingan dia, ayat 48 kena dibandingkan dengan ayat nombor 64. Apa perbezaan dia? Waktu kita baca ayat nombor 48 kan Allah mengatakan pokok-pokok dalam syurga tu bagaimana warnanya? Zawata afnan. Dalam syurga kelas pertama, pokok-pokoknya, dahan-dahannya berwarna-warni. Tapi ayat 64 ni, pohon-pohonnya warna apa? Warna hijau yang pekat. So kita nampak kat seliling kita ni pohon-pohon hijau tu, begitulah contohnya. Maknanya pokok-pokok yang kita lalui hijau ni maknanya dunia kelas kedua ke bagaimana? Begitulah perbandingan dia. Okey, jelas tuan dapat membandingkan ayat 60, ayat 48 dengan ayat nombor 64. Baik. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan penyebutan
perintah bersyukur buat kali yang ke-25. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? So saya tak perlu nak ulang tentang penerangan ayat ni sebab kita faham setiap penyebutan bagi setiap nikmat itu ia merupakan nikmat yang berbeza. Okey. Yang ke-25 fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ni, kalau tuan masih ingat waktu kita terangkan sebelum ini, berapa kalikah Allah mengulangi fabi ayyi ala'i rabbikuma mengikut kepada konteks ayat. Kita tahu diulang sebanyak 31 kali. Tapi cara nak sebut 31 tu dia mengikut konteks ayat. Konteks ayat tu maksudnya macam mana? Saya tunjukkan. Yang ke-20, yang ke-25, yang ayat 65, yang ke-25 kan? Okey, cuba kita ingat kembali begini. Tengok gambar raja ni. Okey. Waktu Allah menceritakan dekat ayat 46 sampai 61, syurga kelas yang pertama ni, kita akan jumpa berapa kali fabi ayyi ala? 8. Ayat 47, 49, 51, 53, 55. 57, 59, 61, 8. Kenapa Allah sebut 8 pada syurga kelas yang pertama? Ingat saya sebut awal-awal tempoh hari, Allah menggunakan pendekatan syurga ada 8 pintu. Maka diulang fabi ayyi ala'i rabbikuma sebanyak 8 kali bagi konteks syurga kelas pertama 8. Maka bagi syurga kelas kedua kita akan jumpa berapa kali nanti fabi ayyi ala? 8 juga. Nanti kita akan tengok 8 tu kat mana. Tadi kita dah jumpa dah. Kan ayat yang kita baca sebentar tadi kan? 8. Yang lebihnya macam mana? Masih ingat lagi? Mula-mula 8 7 8 8. Semua sekali 31. Kita yang baca mungkin kita kira 31. Tapi kalau kita teliti lagi, analisis depan belakang, konteks ayat, tujuan surah, kita akan dapati sangat halus, sangat cantik Allah Ta'ala meletakkan pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan satu lagi ayat yang kita nak baca, ayat nombor 66. Oh, tapi dalam slide saya ni dia hilang sedikit ayat Quran dia, tapi kita boleh tengok dekat muka surat nombor 42. Boleh kita baca satu ayat lagi, ayat tentang mata air yang ada dalam syurga kelas yang kedua. Fihima 'ainani nadhakhatan. Di dalam kedua-dua syurga yang bermula ayat 62 tadi, terdapat 2 mata air yang memancar, yang memancut-mancut air dia, memancarkan airnya. Okey. Itu adalah ayat nombor berapa tadi? Ayat nombor 66. Okey, masih ingat lagi? Syurga pada ayat yang sebelumnya ada tak 2 mata air? Ada kan? Cuma 2 mata air. Syurga yang kelas pertama macam mana bentuknya? Air dia macam mana? Ingat tak? Okey, mudah je tak apa. Saya ingatkan kembali. Ayat nombor 66 kena dipasangkan, dibandingkan dengan ayat nombor 50. So ayat 50 kita bandingkan dia dengan ayat nombor 66, tuan-tuan akan jumpa ada 2 perbezaan. Perbezaan dekat mana?
Dekat syurga kelas yang pertama ayat 50, mata air itu sifat dia apa? Fihima aynani tajriyan. Pada dua syurga itu dua mata air yang mengalir air dia. Tapi ayat nombor 66 ni ada dua juga mata air, tapi sifat dia apa? Nadhakhatan, yang memancar. Baik, soalan saya adalah antara mata air yang mengalir dengan mata air yang memancar, mana jenis mata air yang lebih baik? Yang hanya sekadar memancar, pancut, berbanding dengan dua mata air yang mengalir. Mana air lebih banyak? Mana lebih air lagi hebat? Tentulah dua mata air yang mengalir. Dekat situ pun kita dah dapat beza dah. Kenapa dua mata air yang mengalir? Ada dua mata air yang hanya memancar. Itulah perbandingan yang Allah nak katakan. Nikmat syurga kelas yang pertama, dua mata air yang mengalir, satu lagi yang memancar. Nanti kalau kita masuk syurga, jumpa kawan-kawan kita balik semula, lah ya haji, kenapa mata air haji ni mengalir deras air dia, yang saya punya memancar? Maknanya apa beza dia? Kamu tu syurga kelas yang kedua, aku ni kelas yang pertama. Okey, itu perbezaan dia. InsyaAllah kita akan jumpa lagi perbezaan pada siri akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.